Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa, dan selamat datang daripada Take a Peek Intai Jaga Channel. Nama aku I, dan kisah benar seram malam ini bertajuk Ketapang. Okay, sebelum tu, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada siapa lagi yang tak kenal lagi channel ni pasal apa, channel ni mengisahkan tentang kisah-kisah seram benar daripada aku, orang-orang sekeliling aku, sama ada kawan, keluarga, juga beberapa kisah benar daripada platform yang orang bagi kepada aku, macam TikTok, Wattpad, Instagram dan YouTube sendiri. Okay, tanpa membuang masa, marilah kita start kisah seram kita pada malam ini. Kisah ni terjadi pada mak aku sewaktu mak aku darjah 3 di salah sebuah sekolah kebangsaan di Selangor. Okay, time tu mak aku ni introvert sikit, so dia memang tak ada banyak kawan sangat. So darjah 3 tu, dikala semua orang tengah makan dekat kantin sama-sama, mak aku sorang-sorang pergi dekat salah satu pokok ketapang di dalam kawasan sekolah di sebelah kantin yang ada bangku di bawah pokok ketapang tu. Sebabnya kat situ dapat banyak sikit angin, lepas tu jauh daripada orang dan jauh daripada bunyi-bunyi riuh budak-budak yang tengah bergosip dekat kantin tu. So mak aku duduk situ sorang-sorang sambil makan makanan yang kalau ada bekal, bekal lah. Kalau dia beli makan daripada kantin, dia belilah. So time dia tengah makan-makan tu, ada seorang budak perempuan, bayi-bayi mak aku juga lebih kurang, datang duduk dekat sebelah mak aku. Budak perempuan tu bayi-bayi mak aku je, dan dia pakai baju rumah, bukan pakai baju sekolah. Dia akan datang setiap kali mak aku duduk dekat bawah pokok ketapang tu dan berborak dengan mak aku. Mak aku pun budak-budak biasalah, tengok orang tu tak ada ham, tak ada apa-apa niat yang untuk mencelakakan dia, so dia pun borak je lah dengan budak perempuan tu. Borak punya borak, mak aku pun tanyalah dia tinggal dekat mana, kenapa tak sekolah. Dia cakap dia tak mampu untuk sekolah dan rumahnya adalah berdepan dengan sekolah kebangsaan tu. Dia tinggal dengan atuk dia, parents dia dua-dua dah meninggal. So mak aku pun dengar, okey lah, so anak yatim lah maksudnya, dia tinggal dengan atuk dia yang jaga. So borak-borak, dan waktu tu adalah waktu hujan tau, macam renyai-renyai, macam mendung lah, macam tu. Benda tu berlarutan sampai beberapa kali. Dia bukanlah setiap hari. Mak aku akan duduk dekat bawah pokok tu setiap hari, sorang-sorang, dekat sebelah kantin tu. Tapi kejadian dia jumpa budak tu bukanlah hari-hari. Maksudnya mungkin dalam selang 3 hari ataupun selang 2 hari. Kemudian pada satu hari ni, ada cikgu tiba-tiba datang duduk dekat sebelah mak aku dekat bawah pokok tu. Time waktu rehat, cikgu tu tanya dekat mak aku, cikgu lelaki. Dia tanya dekat mak aku, awak borak dengan siapa? Makan sorang-sorang je. Lepas tu mak aku pun cakap lah apa yang disoalkan oleh cikgu tu. Lepas tu cikgu tu pun straight to the point. Cikgu tu kata, saya dapat beberapa macam report, bukanlah report, maksudnya macam ada budak-budak yang bagi tahu saya awak duduk sini makan sorang-sorang, tapi awak cakap dengan someone, awak cakap dengan seseorang, tapi budak-budak tu nampak awak cakap sorang-sorang. Awak cakap dengan siapa? Lepas tu mak aku dengan tanpa berfikir apa, mak aku cakap lah ada seorang budak perempuan ni, bayi-bayi mak aku. Mak aku pun ceritalah apa yang dah borakkan dengan budak perempuan tu. Lepas tu cikgu tu pun anggut-anggut lah. Dan cikgu tu suruh makan dekat kantin sama dengan budak-budak lain. Macam janganlah duduk sorang-sorang, macam pergilah berkawan lah, macam tu. Lepas tu mak aku dengar dan mengiyakan je lah. Selang beberapa hari, mak aku pun macam hairan lah sebab budak tu dah tak datang tau. Bukanlah mak aku tunggu pun sebenarnya, tapi sebab ada kawan kan untuk borak-borak dekat bawah pokok tu. So macam best lah kalau makan sama-sama waktu lunch tu. Tapi budak tu dah tak datang. Lepas tu mak aku nampak lah rumah yang dikatakan oleh budak tu yang dia tinggal dekat situ dengan atuk dia. Mak aku nampak ada seorang pakcik ni sapu-sapu halaman rumah dia, bersihkan daripada daun-daun kering. Dan dipendekkan cerita, beberapa soalan ditanyakan kepada pakcik yang sedang sapu rumah tu. Dan turns out, rupa-rupanya pakcik tu kata memang dia ada cucu perempuan. Dia sebenarnya tinggal seorang diri dekat rumah tu. Cucu perempuan dia, yang mana pernah rapat dengan dia sebelum ni, dah meninggal dalam kemalangan aksiden bersama ibu bapanya sekali. Maksudnya kat sini, budak yang datang berborak dengan mak aku beberapa kali tu bukanlah manusia sebenarnya.
Dia dah meninggal dengan parents dia waktu aksiden. Dan itu apa yang atuk ataupun pakcik tu bagi tahulah. Dan sampai sekarang tak tahu siapa sebenarnya budak tu, dan memang betul ke atau tidak dia temankan atuk dia dekat rumah tu, itu tak tahu. Jadi maksudnya benda-benda ni memang suka tahu mengusik. Dalam kes ni dia bukan usik mak aku, dia cuma nak teman kawan sebab dia selalu nampak mak aku sorang-sorang. Kesimpulannya, janganlah kita duduk sorang-sorang supaya tak ada benda yang membuatkan kita berduaan tanpa adanya manusia sebenarnya kat situ. Okey, itu sajalah kisah untuk kali ini. Pendek je sebenarnya. So, dah tamat. Terima kasih kepada sesiapa yang follow aku daripada mana-mana platform YouTube, Instagram, TikTok, dan mana yang tak tahu aku ada TikTok, aku ada letak attach linknya dekat bawah ni kalau korang nak tengok. Aku ada upload video hantu, video-video random yang aku buat dalam kehidupan seharian dekat TikTok. So, bolehlah follow kalau nak, ada dekat bawah. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Stay tune untuk cerita lebih menarik lagi lepas ni, dan terima kasih betul-betul banyak kepada sesiapa yang follow aku sampai sekarang. Aku betul-betul hargai. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang baik itu datang daripada aku sendiri. Take a peek, intai jagat wujudnya memanggil curiga. Assalamualaikum.